cerita tentang silat. Silat selalu dikaitkan dengan sihir. Tak, silat Korang akan buat sendiri. sekejap. Ada sesuatu yang seram. Kursi ni makin sandar. Macam nak tertanggal ni. betul. Ya. Yeah. Aku rasa macam nak ke belakang. Oh lah. Jangan. Sabar. Sabar. Tak. Yang duduk pun adik-beradik. Podcast ini dibawakan khas oleh Jejaka Mas Trading. Pembeli emas surat pajak. Pemberi emas kesayangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, vanakkam, good morning, good evening, good night everyone. Kembali kita kembali apa? Kembali kita bersama The Jejaka Podcast TJP. P. Bunyi haiwan sikit. Sebab ada pokok. Asal tema kita haiwan ke ni? tak. Bukan kan? Banyak, tapi dia berkaitan dengan haiwan juga sebenarnya. Haiwan ke alam semula jadi? Nanti kita tengok. So bagi mereka yang baru tengok episod kita ni, mungkin view kita alhamdulillah nampak mencecah 100. Okay, not bad lah. Keep growing, Not keep bad growing. Not bad lah. Maksudnya kita lepak tu ada orang nak tengok. Maksudnya ada yang tengok, ada yang follow. Mana yang member wajib follow. Tak follow siap jumpa lepak tepi. Tak member. Tak member. Okay, kita introduce sikit lah. Lama tak introduce saya tu, episod tu tak ada introduce kan. Bersama Man. Din. Tengok. Dia ada sebut nama kau. Aku saja nak buat like kelainan sikit. Kira dia sebut nama aku pula. Betul lah. Kita buat cabaran. Sebut nama cepat-cepat Okay. Aku petik satu nama, kau kena sebut nama yang selainnya. Okay. Bersama Din. Man. Moz. Yeah. Bagus. Otak laju. Okay. Alright, so ini adalah episod yang ke berapa dah? Keempat lah. 4. Okay, Ini dah keempat. keempat dah. Gila. Ini paling laju lah. Kira dah sebulan lah. Seminggu satu episod. Betul lah, sebulan. So far So far KPI capai. every week ada. Cuma proses editing tu lah memang sikit lah. Biasalah awak amatur lagi. Tapi step by step kita akan improvise. InsyaAllah. Hari ni member kita fashionable sikit lah. Kan semua member kan. Kita yang ni. Aku tak tahu dia balik dari mana-mana. Macam balik bercuti pun ada. Semalam kan dia suka bercuti. Bukan, Okay, dia okay, aku okay. rasa macam satu nafas baru lah. Sebab apa? Tiba-tiba je. Apa Kita ada baku pertukaran Betul apa? agung kita. Dirgahayu tuanku. Cuba nak relate ni dengan baju. Dia nafas baru kan. Suasana baru. Betul. Pentadbiran yang baru. Betul. Kan, dan sistem yang Mungkin sama. Sistem sama. Sistem raja berperlembagaan juga kan. Tapi kita mengucapkan merafak sembah kepada Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim lah. Sepenuhnya minta maaf lah. Saya nama penuh dia tak ingat. Panjang dia punya title tu. Tapi kepada Sultan Ibrahim. Tapi awak asal Johor. Saya Orang Johor tapi tak tahu. Bukan. Saya menetap Selangor lama dah. Johor ni mak pak. Okey lah, kita kan sekejap lagi panjang lebar sangat kan. Kita dah berminggu-minggu kita cakap nak bawa guest. Sekejap lagi member cakap apa? Sidai man. Tak bawa guest, mana menipu. So kali ni kita betul-betul bawa guest. Tapi kita tak sangka guest ni secara mengejut. Yes. Kan? Sebab kita pernah borak episod-episod sebelum ni mengenai pasal masa tu pasal silat. Dengan taekwondo lah. Tapi kita bercerita pasal martial art. Tetapi hari ni kita bawa satu guest yang special. Tak jauh pun orang dia. Dia kerja dengan kita. Dia baru kerja dengan kita. Dia baru kerja dengan kita. Tiba-tiba baru tahu kan. Dia punya background dia boleh tahan juga kan. Kita korek. At least kita dapat satu benda yang bermanfaat. Tapi kalau korang tengok jangan terkejut. Dia macam ada beradik kat sini. Aku macam orang luar. Kau macam orang luar. Macam dia beradik lain-lain ni kan. Macam 3 dia beradik kan. Jadi kita bawa siapa Man? Hari ni kita akan berdoa bersama dengan Nazrin. Tak dah. Kau hutan ke? Kau hutan. Gelak sama ni. Macam mana ni? Apa khabar? Belum apa lagi? Apa khabar Nazrin? Baik. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan?
Soalan pertama. Dah soalan dah. Soalan Okey, pertama. okey, alright. Beg tu memang pakai selalu ke? Ini adalah baju kebal. Ini pendinding. Pendinding. Pendinding Oh lama. Pendinding. pendinding. Kadang-kadang orang pakai pendinding, mungkin ada betul-betul pendinding ataupun pendinding perut. Dia Sama. antara salah satu. Salah satu. Betul, saya setuju. Saya pun kadang hadang depan juga. Dia nanti di atas orang nampak macam sadar. Rupa depan dah memunjuk ke depan kan. Okay. So hari ni kita invite Nazrin Nazrin in the house. Biasalah intro sikit lah intro kan. So basically dia pun baru bersama dengan kita lah, bekerja dengan kita. Umur pun masih muda-muda, tapi orang kata umur perlu rahsia. Umur rahsia. Kita boleh cakap umur dia 20-an lah. 20-an. 20-an lah dan 20-an ke atas. Muka tak nampak 20-an lah. Dia lagi-lagi misai dengan janggut dia. Ini aku terkejut pagi ni. Masuk office ni. Aku rasa dia semangat lah nak podcast dengan kita. Aku cakap, ini sebab podcast ke apa? Dia bagi tak ada bang, colour. tak ada. Tak, tapi semalam lain. Semalam lain. Hari ni boleh. Semalam Kira aku tengok tadi bukan satu baru lah, untuk aku seorang je. Dia pun Bukan, begitu. Orang pun suka sekali. Semalam dia Mat Kilau. Hari ni dia JWW Bush. Penuh. Tapi separuh je lah. Tinggal So, dia JWW topi je. lah, topi tu bawa. Aku tak tahu lah apa mimpi dia, tapi tak apalah. It's okay. Kita, benda yang dia gembira, kita biarkan. Kan? Tapi yang penting, jati diri dia ada. So kita intro sikit Nazrin, cerita sikit background Nazrin. Macam formal pula kan. Okay. Kita cerita pada Man lah. Man bab topik tanya ni banyak sikit. Tadi terus saya dah teruskan Alah, saja. kita straightforward. Ini Okay. pasal silat. Okay, jadi intro nama. Lepas tu silat tu silat apa? Area mana? Asal mana? Asal mana? Okey, Asal orang mana? bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nazrin bin Kamarudin. Okey. Dilahirkan pada tahun 00. Dah kantoi lah. Dia tak gantai babe. Kena kira lah. Kena kira sendiri. Tapi senang. Senang sangat. Kosong. Kemungkinan saya lahir pada tahun 1400. Itu dia. So kosong-kosong. Boleh ke kosong-kosong belakang lah? Ya, betul. Boleh jadi. 14 kosong. Wih, benda tu. Benda. Banyak sejarah yang saya simpan. Asal daripada? Asal daripada Sungai Udang, Kelang. Oh, Kelang. Colombia. Ya. Itu pasal lah saya macam mafia hari ni. Oh, membawa ni. Watak lah. Karakter Colombia tu saya abdikan sementara waktu. Oh, sebenar menyambut lah ni. Ya. Dia panggil Colombia ni. Ya, sebelum dikasut oleh Bilal. Oh. Kalau kena kasut dengan Bilal, apa kena buat? Kena tukar balik lah. Oh, ini bukan tukar, kena cukur ni. Tukar balik tak ada apa dah. Okay, silat mana? Alright. Asal silat saya daripada setangkas jebat. Setangkas jebat. Pernah dengar? Jebat. Aku tak pernah dengar. Pernah dengar? Tak pernah. Aku silat kelang pernah, silat cekak pernah. Tapi silat setangkas jebat tak pernah. Yes, aku pun tak pernah dengar. Sebab tu tak ada silat setangkas mus. Tak tangkas pun aku. Itu silat 1000 langkah pun tak dapat tu. Tak lepas 1000 langkah. Lepas. Selangkah. So, aku pun tak pernah dengar. So, biasa dengar Cekak Hanafi, Okay. Gayung, paling hot lah. Normal lah. Yang biasa dengar lah. Tapi yang ni macam mana? Dia punya susu galur tu boleh cerita sikit? Macam mana dinamakan? Sebab tak pernah dengar. Silat ni macam contoh, kita tahu yang contoh mazhab. Yep. Syafi'i, Hanafi, ada 4. Okay, betul. Silat ni adakah konsep dia bukan ikut mazhab? Konsep dia sama macam tu, dia ada mazhab dia macam ni ke ataupun dia jadi jenis keturunan? Oh, ada. Dia pecahan. Macam jebat ni, dia pecahan daripada gerak suci. Gerak suci ni silat yang seiring dengan gayung. Cuma satu level. Ya. Dia lain, ni satu gerak suci, satu gayung. Ya, betul. Okay. Awal pertubuhan dia lebih kurang dalam tahun 1805 ke 1815 macam tu. Kena tengok balik sejarah, saya pun tak berapa ingat. So asal ada 2. Yep. Dan dia beranak-anak. Dia dua tu tonggak utama dia lah. Ya, betul. Tonggak utama dia 2, tapi dia berpecah-pecah ke Dia, bawah lah. dia daripada satu guru ke ataupun dua guru ke itu? Satu. Satu guru. Satu guru pula. Dua. Dua guru. Gayung dengan Mahaguru Mio yang kita tahu. Okey. Untuk guru tua silat gerak suci ni saya tak ingat namanya. Okey. Sebab orangnya pun dah lama tak ada. Oh, yalah. Dah lain masuk dia Orang yang dah pergi atau yang lama tak ada, macam mana tu? Sama ke tak? Sama ke lain? Oh, lain. Sistem dia lain. Okey, berat ni. Baru start ni, berat ni. Dia yang lama tak ada ni bermakna yang kenal saja kenal. Yang kena Tok Guru ni lah. Ya. So, join silat ni daripada umur apa sebenarnya? Saya daripada
14 ke 15. 14 ke 15 tahun. Sebab Boleh tahan jugalah. Kenapa kau pilih silat? Sebab kiranya macam mana nak cakap lah. Abang suruh. kau tak apa bapak suruh. Ni bapak dia semua. Ai, macam pusing balik je. Okey, asalnya memang tak ada niat sendiri rasa macam aku nak silat lah. Tak Ada, lah. asalnya ada nak Ada. masuk. Tapi tak jumpa. Kebetulan pula abang memang suruh masuk. Oh, okey. Abang faham, silat faham. juga. Abang saya silat, arwah bapak saya pun silat. Oh, memang keluarga. Sama. Oh. Maksudnya silat yang sama lah. Arwah bapak saya lain. Yang Arwah bapak silat apa? arwah bapak lain. Saya tak pasti. Oh, tak Sebab pasti. yang tinggal pun saya tak silap seorang ke dua orang je. Salah satu yang ada ketua kampung Teluk Gadung, Kelang. Oh. Kawan baik bapak saya lah. Okey. Saya pun tak sempat jumpa dia lagi. Busy. Okey. Saya ingat nak berguru dengan dia baru-baru ni. Tapi itu lah kekangan masa. Oh, so maksudnya kalau masuk solat tadi silat jebat Bukan solat tau, silat. Silat jebat. Bahaya bang. Member nak solat pula. Okay, so tadi silat jebat. So yang tadi kawan arwah ayah tu dia bukan silat jebat. Bukan. Dia silat lain. Dia satu perguruan dengan bapak saya. Oh, Tapi kalau masuk silat jebat, still boleh masuk dekat silat lain. Ya. Sebab pegangan pada jebat, apa yang boleh belajar. Pegangan kami adalah seperti mana Nabi Yusha ikut Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Walaupun 80 tahun Nabi Musa berjalan untuk mencari Nabi Khidir, dia akan berjalan. Walaupun misai dan janggut color lain. Dia punya konten tu macam ke arah sana tapi rupawan dia Colombia. SK Carlos Narcos. Begitu. Dia kira aura dia. Okey faham. Tapi pada zaman peperangan British menawan tanah Melayu, silat menjadikan salah satu sumber seni mempertahankan diri lah. Kan? So adakah semua orang Melayu pada hari tersebut wajib untuk belajar silat? Kau tanya dia macam dia ada kat sana je. Tadi saya lahir 14.00. Betul. 14 kosong dia Aku lagi. tanya. Pada masa tu ni borak syirik sikit. Kita faham. Pada masa tu silat ni dia bukan hanya mempertahankan diri. Okey. Dia adalah belajar akhlak, tanggungjawab, disiplin. Itu. Jadi kebanyakan diorang lepas daripada mengaji dengan solat Isyak, diorang dah tak ada apa-apa aktiviti. Betul. Jadi silat itulah yang terakhir sebelum diorang balik. Macam dia punya riadah dia lah. Riadah waktu malam. Siang nak main bola tak ada lagi kot time. Time tu banyak sawit. Sawit. Banyak sawit. Kalau sepak-sepak pun takut ada kepala yang lalu tersepak dah. Tak tahu kepala apa. Saya ada 2 kepala dengan kepala saya. Tapi saya tak sebut. Boleh viral. Okay. So macam sekarang ni still belajar ataupun ada mengajar ke ataupun macam mana? Kedua-duanya. Belajar and mengajar. Ya. Oh, sekarang kira kau dah mengajar orang lah. Ya betul. Ya ke? Umur Kira Jurulatih guru. Saya jurulatih atau kedua-duanya. Saya ada gelanggang yang saya handle atas arahan cikgu. Dan pada waktu yang sama saya kadang akan datang gelanggang cikgu. Okay, so sekarang ni kalau tengok dari segi logik akal manusia yang berfikir lah, umur muda lagi, tapi dah boleh ajar orang tau. Adakah memang possible dalam silat macam tu? Dia tergantung pada orang. Mungkin apa fahaman yang cikgu dia ajar, dia boleh tangkap. Okay. Lagi satu, apa yang cikgu dia bagi tahu dia boleh dapat. Apa kias yang dia hantar, dia boleh jawab. So sekarang ni kalau nak jadi jurulatih tu maksudnya adakah guru yang akan select? Ya betul. Dia akan select, bukan kita suka-suka. Ya betul. Okay. Dia akan select. Dia akan bagi arahan. Dia akan keluar satu arahan. Kau buka dekat sana. Ajar. Dia akan bagi arahan macam tu. Kira dia buka branch lah. Franchise. Dia macam MLM juga ke tak? Ini ada produk. Produk. Sekarang ni gelanggang saya macam jejaka emas. Ada 3. Ada promosi. Confirm bos bagi. Bonus jauh sangat. OT lebih esok. Bagus. So maksudnya 3 gelanggang tu Nazrin handle. Saya handle 2. Satu cikgu.
Oh. yang kedua satu So cikgu. sekarang ni cikgu kiranya ni orang kanan lah. Ya betul. Orang geng gangster dulu macam Tomek apit kanan orang panggil. Apit kanan. Macam Apik kiri pun benda pula. Apit kiri lah. Tapi level nombor 1 apit kanan. dia ada lagi satu apit G. Itu kemarahan hidup. Apik G. Bukan. Okay, so kalau contoh ada kelas malam, Yup. hari apa? Kalau gelanggang saya Selasa, Rabu, Khamis. Untuk gelanggang cikgu Selasa, Sabtu malam. Oh, di hari biasa dan weekend juga. Gelanggang saya lagi satu, Jumaat, Ahad pagi. Gelanggang lagi satu, gelanggang apa? Oh, ada satu lagi yang kelas. Okey, yang okey, ketiga. ada 2 gelanggang Oh, kalau belajar silat ni aku full lah dia ingat ni. kan dia memang kena belajar malam je. Masa pagi pun ada juga. Pagi ada, pagi untuk disiplin pagi lah. Sebab apa kau fikir silat ni malam je? Dia berkaitan macam satu benda macam rahsia. Macam tu lah. Rahsia? Silat ni dia melibatkan tentang kerohanian, tentang disiplin semua benda kan. Dia tidak menunjukkan sampai kau pun tak tahu orang tu belajar silat time bila ke apa. Macam tu lah. Silat ni dia macam tentang identiti gelap lah bagi aku lah. Ini bagi aku lah. Dia macam Dia identiti macam- gelap yang tidak ditunjukkan dekat mata dunia lah. Dia macam orang kata kau ni diam berisi lah. Dia Dia ubi berisi lah. Dia ubi berisi. Dia ada ubi berisi. Tapi lama jadi berisi lemak. Itu yang kita. Okey, nak tanyalah. Mungkin orang skeptikal sebab sebelum ni aku pernah jumpa video TikTok yang video tu viral tau sampai kat Mak Saleh semua repost. Video yang budak taekwondo tu, abang cabi taekwondo yang dia boleh turn kick tu. So ada tak sepandangan orang macam ya ke silat? Badan macam ni lah. Tapi silat, faham tak? Maksud skeptikal orang bahawa yelah benda ni pelbagai saiz, kita tahu lah. Tapi orang macam pandang betul ke silat ni? Macam mana? Adakah awak melalui benda tu? Ya betul. Saya melalui akan ada soalan yang tanya kau boleh ke? Sebab dia buka gelanggang tau. Dia Yelah, je latih. So kadang-kadang contoh orang nak hantar anak kan. Dia habis kau ke tu? Aku boleh Apa kan? Dia kuda-kuda pun boleh buka tak boleh buka. Dia boleh tahan ke tak? Itu biasa lah. Dia tak Itu pakai skeptical kuda-kuda. biasa. Dia pakai lembu-lembu. So macam dia isu trust lah. Orang yang nak hantar anak tu kan, boleh ke ni kan. Tapi sebenarnya it depends kan. Macam contoh kau tengok cerita apa Ip Man kan. Siapa? Yang dia atas meja tu. Samo Hang. Oh, dia atas meja tu kan. Samo Hang tu. Itu sebenarnya dia boleh kungfu tau sebenarnya. Ini bukan berlakon-lakon, dia memang boleh belajar kungfu. Kalau kita tengok benda tu betul, so dia in the real life memang logik je. Yelah sebab Logik je. kita kadang pandangan skeptikal orang kan. Macam aku dulu pernah agak belajar. Aku cakap aku belajar kickboxing. Semua orang tak percaya. Yelah kickboxing kena kaki. Aku tengok. Kau tengok. Tapi aku belajar tak lama lah. Aku belajar sebulan je. Kan masa belajar kickboxing adalah training, dia punya physical training. Lagi kan. Lepas tu dia pandang atas, tak nampak apa dah. Lepas tu coach kata kan, kau relax, kau tenang. Kau baring, kau duduk. Ada kat situ ke? Tak ada. Ada kat situ. Ada orang cerita. Sikit Okay, lagi. so payment. So siapa nak join ni dia berapa kena bayar? Sebab silat ni biasanya masyarakat ni semua ada yuran kan. Ya, betul. So kalau macam ni berapa? Macam untuk gelanggang saya RM15 lah untuk satu. RM15? Ya betul. Murah. Itu betul. Ya RM15. Sebab asalnya ilmu Melayu ni halal. Halal tu kita faham. Maksudnya halal tu maksudnya boleh diambil tak ada charge lah. Free of charge lah. Tanpa di perlu bayar upah apa lah. Tapi masa zaman dulu kan guna obor, api keliling. Sekarang api tekan. Betul juga. Tapi bagi aku okey sebab benda tu murah lah, ilmu. RM6 lah. Yelah sekarang zaman nak hidup kan. Yelah, betul. Semua benda kena bayar. Aku bagi satu macam situasi lah. Okey. Kenapa dulu orang lama-lama dulu ayah mak ayah kita atau mak ayah kita kan. Okey. Dia boleh hidup tanpa macam kita sekarang ni. Macam contoh sekarang ni kita kalau ada anak, kita akan cakap cukup 3 orang pun dah kira ramai lah. Tapi dulu diorang anak diorang ramai tau. Diorang tak kisah berapa. Itu nama dia perubahan masa. Bukan. Habis? Pelbagai itu masa yang sangat singkat sekarang ni. Dia macam tadi dia ceritakan tadi lepas solat Isyak tak tahu nak buat apa. Silat. Itu silat. Apa yang dah balik dia silat buat Betul apa? juga. Dia ada silat, dia ada silat di gelanggang, ada silat di rumah. Itu gelanggang ke? Dia kalau yang kat rumah tu silaturahim. Tapi pada pandangan aku lah. Sebab sekarang ni
kos meningkat sebab semua benda yang kita nak semuanya berbayar tau. Betul, Okay. betul. Macam dulu, contoh, kau nak makan, kau perlu pergi fish market tak? Tak. Pergi sungai, tangkap ikan, dapat masak ah. Jadi dah jadi. Dengan kita sekarang nak cari ikan, kita boleh cari ikan parit, tapi kita mampu nak cari ikan parit. Tak cari, Mantap kita cari yang dekat kedai. Betul. Jadi setiap benda tu kita ada kos tau. Sebab tu sekarang ni kalau kata RM15 tu bagi aku, murah sangat. Murah. Terlalu murah. Terlalu Kalau- murah. Sebab nak bayar elektrik satu hal. Tenaga kita yang kita dah ajar orang, tenaga kita keluar, duit minyak datang, masa kita Betul. balik nak makan. Betul. Balik kita nak makan kan. Kita nak makan juga kan. So RM15 tu sekarang berapa orang Nazin? Sekarang ada Pelajar. dalam 15. Oh 15 orang. Untuk 3 gelanggang. Okey lah, okey. Satu gelanggang lain-lain. Satu gelanggang 15 orang lebih kurang lah. So ada 3 gelanggang 15 45. kali Oh, Tiga. terus kira. 225. Bagi aku murah lah. Terlalu murah tau, bukan murah. Murah lah, memang murah pun. Sebab orang boleh keluar duit untuk masuk, contohlah taekwondo aku rasa lagi mahal. Betul. Last, tapi aku rasa mahal lah kot. Sebab last aku ingat, aku dulu mungkin dalam RM30 kot. Zaman aku. Form 2, 14 tahun, umur aku dah berapa pula? Bila cerita tentang 14 tahun tadi. Okey. Cerita apa Aku ni? dulu tak ada aku benda. Kau nak ungkit apa ni? Kau nak ungkit Macam apa? seram. Okey lah. Sekarang ni kita dah serba sikit kita tahu pasal okey lah silat yang sekarang awak buat kan. Tapi jap, nak disclaimer dulu. Okey. Kita takut nanti ada sifu-sifu silat yang masuk kan. Oh. Okay, just ini kita disclaimer dulu. Kita panggil orang yang terdekat dengan kita. Betul. Yang ada bakat, yang ada talent dalam silat, yang mengajar orang. So apa yang kita kongsikan ini adalah berdasarkan pandangan dia, berdasarkan apa yang telah dilalui. Itu saja. Pengalaman Just dia lah. nak share saja, bukan Betul, kita nak betul. banding-bandingkan ke tak ada. Betul. Okay, so nanti takut nanti ada lah. Yalah, yang itu dah masuk isu kan. Kita nak Yalah, nak betul. just sampel-sampel je. Ya, Betul. tadi sembang kat belakang nak isu. Nanti yang kena dia. Itu okay, dia yang kena. Member dia cakap, "Ui, J dia boleh bersilat." Janggut putih, misal putih lah. Lah lain lah. Tapi kalau ikutkan guru-guru memang macam tu. Kadang belum tengok itu pun janggut ni warna rambut tu normal. Ya ke? Ya, ada guru-guru. Dia kalau guru yang lama tarik kening tau. Ha. Oh, dia yang panjang tu. Allah Akbar pula. Yang panjang macam ni tu. Itu guru kungfu selalunya. Silat ada. Silat pun sama Untuk apa, ah? Oh. Tak ada, dia hormon dia bagus. Niaga nak Niaga sebab dia ranking tinggi. Dia kena tarik panjang. Hakim panjang sikit. Oh, ini maha guru. Mungkin kita tak tahu kan. Kelainan dia kan. Okay lah, kita dah cerita sikit konteks masa sekarang lah di mana dah mengajar mana silat sebab apa. Nak naik jadi guru ni macam awak cakap tadi kan, ikut pada orang. Tempo tu memang kejap ke pendek? Apa kejap pendek sama lah. Pendek. Berapa lama tempoh? Berapa lama lah? Lama Nak jadi sangat ke berlatih? atau kejap je sebenarnya nak naik sampai awak boleh mengajar orang ni? Sebab kalau taekwondo, contoh kita bagi contoh lah kita orang pernah experience macam taekwondo lah. Taekwondo ni ambil masa daripada tali putih sampai ke tali hitam. Tali hitam tu pun belum lagi, tak tahulah dah boleh jadi tenaga pengajar tak. Itu pun makan masa. Sebab dia punya training 3 bulan sekali. Dia punya ujian 3 bulan sekali ke 6 bulan sekali. Lebih kurang 3 bulan sekali kot. Setahu aku. Kalau salah lah. So boleh cerita pasal tadi tu start sekali dengan belt. Belt dalam silat ni macam mana? Betul kan? Silat Tali dia belt ke? pinggang. Okey. Nak mula daripada yang berapa lama? Berapa lama? Mana-mana pun boleh. Berapa lama awak ambil masa? Saya sekarang ni dalam 8 tahun. 8 tahun ni. 8 tahun. 8 tahun. Lama. 8 tahun and Saya pun tak yakin boleh jadi cikgu. Tapi cikgu saya yang beri amanah. faham. The chosen one. Ya betul. Dia yang pilih. Sebab dalam tali pinggang silat dia lain macam taekwondo. Paling power hitam. Paling power hitam. Tak, tu taekwondo. Silat Taekwondo okey. Silat paling power selempang Paling power. selempang. Dia start dengan colour hitam. hitam. Maknanya habis belajar taekwondo baru masuk silat. Bagus tu. Itu ilmu dia penuh tu. Dia jadi silat do. Lain daripada lain. So dia akan start hitam, lepas hitam Hitam dia ada gelanggang yang berbeza-beza. Ada yang hijau dulu, kuning dulu. Oh, bergantung pada jenis gelanggang Ya, lah, betul. jenis silat jugalah. Oh, okey faham. So sebelum masuk selempang, Ya, tali pinggang pelas. kuning. Kuning. Oh, kuning taekwondo nombor 2. Oh, Okay, dia Kuning pula. Kuning lah nombor 3. Dia putih. last sebelum naik selempang tali pinggang putih. Putih. Oh, nombor first.
Lah lu tengah putih, masuk taekwondo balik. Selempang pusing balik. Belum, tali pinggang putih tu pertengahan. Oh pertengah. Selempang lah, selempang. Selempang yang last sekali. Selempang kalau orang lain tu dah ratu cantik. Lain. Selempang ada berapa banyak selempang? Ikutlah jenis yang satu colour, 2 sampailah penuh 7 colour. Itu juga colour. 7 colour. Bukan merah hijau kuning je Bukan. Dia banyak colour. Banyak tu colour lain. lain. Tak ada betul tanya. Merah hijau kuning macam-macam. Sekolah Mahat dulu pun merah hijau kuning. Okay, so kalau 7 warna, maksudnya 7 warna pelangi tu lah. Ya betul. Okay. Ada tak pingat darjat? Maksudnya ada tu dia orang letak pingat-pingat untuk silat. Silat pun ada pingat juga. Okay, so silat ni sebenarnya pengiktirafan dia macam mana? Contoh macam kau ada dah jadi sampai tahap guru, and then ada orang bayar kau Mengajar setiap lah, bulan, nak kata mengajar guru orang kan. RM15 bayar apa-apa kan. So tengok dia dah cukup dah sampai daripada hitam, pamba, kuning lah, hijau lah sampai dapat serempang. So pengiktirafan tu diiktiraf oleh siapa? Untuk persatuan tali pinggang yang untuk jadi guru tu untuk persatuan sendiri lah. Tapi untuk digelar maha guru dan ke atas itu daripada pesaka. Saka. Persatuan silat lah. Oh, persatuan silat, pesaka. Okey. Oh ni yang Ya, perbincangan guru-guru. Perbincangan guru-guru. Okay. Dia nilai ni mungkin tak tahu tapi tanya je lah aku tahu kan. Adakah dinilai dari segi berapa ramai anak murid? Bukan. Pengalaman. Ya, sebab ada pepatah pengalaman mendewasakan kita, betul? Betul. Macam aku menakut dulu, the best teacher is experience. Betul. The Pengalaman. most expensive is experience too. Yes. Very good English. Tadi member call. Can I speak Malay? call center. Agaknya mungkin dah play Melayu. Tiba jawab tu yang putih pula. Can I speak Malay? Sebaik orang Melayu juga. Oh can. Boleh. Orang India. Oh ikan. Orang India. Sebab aku suka bahasa Melayu. Ya betul. Bahasa menamakan bangsa. bahasa jiwa bangsa. Pergi mampus lah aku tak pandai cakap bahasa Inggeris pun Tak apa, masalah. tak marah pun. Tak marah pun. Kalau ni kau cakap open close dah okey lah. English lah tu. AM PM. Nak bersilat juga ke dalam telefon? Bila cerita tentang silat, silat selalu dikaitkan dengan sihir. Tak, silat kau ni berkaitan adalah selalu tak. Ha. Silat selalu dikaitkan dengan tentang Mistik. bacaan mistik. Alam mistik Alam lah. lain. Kaitan. Sebab Lu apa? Silat tu sihir. baru dapat shock click. Betul juga dah. Terkejut aku bila sihir. Lu bila dikaitkan tentang alam lainan. Sebab aku ada juga terbaca silat ni pun dia melambangkan untuk macam berkaitan dengan haiwan juga sebenarnya, macam contoh harimau, elang, Jurus dia. ular. Sebab even kalau gerakan-gerakan dia pun kadang-kadang nampak macam harimau dia buat Menyerupai lah orang menyerupai kata. harimau. Sampai kucing pun aku tak tahu ada ke tak ada kan. Tetapi kadang-kadang bila tu berkaitan dengan binatang, tapi ada juga yang berkaitan dengan mistik. Contohnya berkaitan dengan dia ada bacaan-bacaan dia. Dan kadang-kadang ada orang kata bila dikaji dikatakan bacaan tu sebenarnya tak wujud pun dalam Al-Quran. Even dia kadang ini bacaan dah lain yang boleh menyeru kepada benda yang lain dan boleh ke arah syirik. So adakah silat ni bagaimana dia nak kawal benda ni bagi kau rasa? Adakah benda ni betul? Betul. Ataupun kalau tak betul, apa dia punya justify dia? Dia bergantung pada perguruan. Dia kalau perguruan yang macam rahsia, untuk ada lah perguruan, aku dah lupa silat apa, tapi dia ada murid dia yang guna sihir. Yang itu ada, memang ada. Dia maksudnya Sihir apa silat ni Tak dia ada kejut. dua-dua lah. Ya, dia ada dua-dua. Untuk kekuatan akhlak semua ada. Yang sihir tu dia macam mana? Guru dia yang salah. Dia sihir ni betul sihir ke ataupun ilmu mistik? Sihir ni betul Dia ke ada sihir? bacaan dia yang dia buat perjanjian. bacaan lah, bacaan. Perjanjian. 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 Kita panggil mistik kot. Sihir tu macam kejam sangat. Perjanjian berdarah. Macam kejam sangat. Perjanjian Yalah, berdarah tapi lah. alam Perjanjian berdarah. Tapi Dari practicality perjanjian dia lah. sihir lah kot. So adakah dia berkaitan dengan Sihir ni orang fikir pasal aku hantar kau, aku hantar kau. So kita guna term alam mistik lah. Alam mistik. Betul. Dia ada yang silat jenis menggunakan seru. Yang seru ni dia tak silap saya bacaan ni, dia hanya left- zikir. Aku Dia nak zikir masuk macam ni. kuda kepang.
Dia ada zikir dia. Bila aku tengok macam kuda kepang, kata bukan tengah silat juga. Kalau kau belajar silat, dia panggil silat kuda kepang Saya tak pasti. Apa nama ada silat tu kan? Tapi memang betul-betul dia berkaitan dengan naik kuda tu. Dia- Dan contoh bila aku tengok kat TikTok, ada orang tiba masuk dekat satu gelanggang kan. Lepas tu semua jadi betul-betul lepas Naik share lah. naik share lah. Orang kata kan. Ini dia orang ni sebenarnya tengah act untuk berlakon ataupun sebenarnya memang ada benda yang merasuki dalam dia orang punya jiwa ataupun Ada. ada. Ada, memang ada. So maksudnya masa tu dia orang tak sedar. Ya, tak sedar. Dia bermula dengan zikir tu. Dia zikir, dia bacaan zikirnya saya pun tak boleh nak ajar. Jangan Sebab takut ajar. budak-budak akan terpengaruh. Kan Abang saya dia jururawat ruqyah. Sifat. Jadi dia bagi tahu. Dia ada beberapa yang perguruan yang akan guna zikir tu. Walaupun kita rasa benda tu macam betul, tapi silapnya pada rohaninya. Kita percayakan benda lain. Zikir itu digunakan untuk menjadi sesuatu orang yang lain lah. Maksudnya untuk Ya. kekuatan lah. Maksudnya kalau masa kita nak bertarung tu bukan dia. Dia Ya. guna bantuan orang yang lain. Tapi Contoh belajar kalau diseru hang tuah, jadi hang tuah lah dia. Tapi dia belajar silat. Tapi Ya, masa betul. bertarung panggil orang lain. Ya, itu yang silapnya. Dia berlatih, tapi bila berlawan menggunakan khidmat yang lain. terdahulu. Tak gunalah dia berlatih. Kasyajan bila samarin. Apa tu? Apa tu? Dia bagi tapi sayu-sayu. Laju sangat. Apa tu? Ilmu tanpa amal. Oh, Arab. Bahasa Arab rupanya. Hamidiyah. Okey, faham. So kalau contoh bila kau sekarang mengajar budak silat, benda-benda ilmu tu memang perlu diajar ke? Contoh, aku difahamkan kalau belajar silat mesti ada mandi bunga dia. Lepas tu kadang Bukan ada mandi bunga bang. Mandi minyak. mandi minyak. Mana minyak? Mandi minyak. Mandi Mandi bunga dia. Mandi bunga dia. Mandi Mandi bunga. mandi Tapi bunga. ni kalau ni bukan bunga biasa, dia mandi bunga api. Okey, mandi minyak. Okey. Kenapa nak mandi minyak? Dia ada beberapa gelanggang yang akan ambil satu kepercayaan menyucikan diri. Dia seumpama macam sahaja aku mandilah. Dia macam menyucikan diri satu hal. Satu lagi dia macam memberi kekuatan ataupun Ya, kekebalan pada rohani, diri, rohani. pada rohani. I see. Tapi dia ikut sebab dulu pun aku pun buat benda tu. Tapi kau buat? Kau pun kuda kepang tak? sebab tak itu itu bukan mandi minyak ni mandi kebanyakan minyak. silat ada betul tak? Kebanyakan silat. Kebanyakan silat dia ada. Tu macam salah satu benda kau nak masuk kau kena mandi minyak ni dulu. Dia salah satu antara waktu masuk ataupun waktu tamat. Tamat. Yang pijak bara api tu Ya, sama lah. sama Itu semua latihan akhir lah. Air akhir. So yang apa yang aku difahamkan, masa mandi minyak ni, dia bukannya setakat kau nak, kalau kau pegang pada kepercayaan kau mandi minyak tu sebagai kekebalan kau syirik lah. Betul. Kau cakap minyak tu yang menguatkan kau tak. Tapi dari segi sudut lain dia sebenarnya dia gotong royong kan. Dia dah pincang minyak tu, kayu api semua dia akan buat satu-satu akan turun daripada siang. Dia pakai minyak masak ke minyak angin ke minyak tak dia atur tu biar aku nak tanya lah. Minyak kelapa. Minyak kelapa, yes, aku lupa. Okey, Kau kulit kau tahu tak kalau minyak masak? tahu contoh kan. Dia bawa dia beli RM2 punya minyak tu kan, letak Tapi kau cakap pakai minyak UV cap limau. contoh. So dia Hilang macam angin. dia datang daripada pagi, kelapa, dia buat semua benda. Semua 100% dia orang akan buat sendiri. Sekejap. Ada sesuatu yang seram. Kursi ni makin sandar. Macam nak tertanggal ni. Betul. Ya. Yeah. Aku rasa macam dah ke belakang. Oh lah. Jangan. Sabar. Kita duduk. Seram aku ni. Tenang. Duduk tegak. Kita duduk tegak. Okey. Baru dah buat macam serius sikit. Dia macam dah tersandar betul. Itulah beli Shopee lagi. Tak. Yang duduk pun adik-beradik. Seram. Aduh, okey. Jujur aku seram waktu dia macam memang dah cakap kuda kepang lah. Ingat apa benda ni? Okey, so balik tadi. So kita buat semua A to Z tau. Pada habis sampai habis. Jadi dekat situ dia ada satu konsep kau bergotong royong, disiplin, Okey. kau bantu antara satu sama lain. And the last one, dia sebagai satu macam seremoni tau. Dia bukannya sebagai kau kata kau pakai ni kau tu kuat, esok kau nak fight kau menang. Tak, bukan. Dia betul, macam betul. satu seremoni yang macam
bentuk mengatakan untuk macam mana kadang-kadang untuk menimbulkan keyakinan kat kau. Oh, minyak ni lah. Minyak sama dengan pijak bara api pun. I see. Kau nak tengok kau yakin kau tak yakin kau pijak. Kalau kau rasa kau tak yakin kau tak payah pijak. Dia nak menimbulkan keyakinan. Tapi ada orang salah anggap, wah aku dah mandi minyak, aku kuat lah, kebal lah. Mungkin tu pandangan yang newbies ni lah, masuk sekejap Yelah. sebagai satu Kau kira masuk silat juga lah dulu masuk sebab kukuh tu. Huh? Kukuh curriculum. Curriculum. Kita kan borak itu. Dia kan memang kena silat kan. Oh, okey. Tapi Bukannya sebab benda kau belajar sini kau nak bantai orang ke? Tak ada babe. Bukan lah. Tak ada Kau sebab tak yang lagi. bantai orang tu sebelum silat. Sebelum silat. Sebab tu kau belajar silat. Kau nak pukul orang lagi kan? Dia kau curriculum, dia ada point. Okey, So itu je nampak je macam ada manfaat dekat diri sendiri lah. Okey, faham. So mandi minyak bagi aku balik kepada orang tu macam mana dia nak menilai ataupun dia pegangan dia macam mana. Pegangan terhadap adat lah. Adat, Maksudnya ya. adat diikuti lah untuk menghormati adat-adat orang lama. Betul. Macam tu lah. Betul. Ya, lebih kurang. Tapi apa yang aku mungkin ini out of context daripada konsep silat ke apa kan. Tapi dia konteks dalam peperangan. Sebab aku ada juga tengok movie kan. Minyak dipakai di badan dia. Tujuan dia apa? Bila kau berlawan dengan musuh, Licin. kau licin. Yeah. So aku rasa mungkin kan contohnya kalau salah kan. So mungkin bila contoh berlawan contoh zaman-zaman dulu dengan konteks untuk berperang dengan musuh. So minyak dipakai untuk bila berlawan mungkin dia berbeza sikit. Macam Tapi tu dia je. tak pakai masa lawan dia. Kan? Tak, Itu mungkin pandangan lain lah. Off context dia lain. Jadi apa yang diajar oleh cikgu saya sendiri, mandi minyak ni sebenarnya kegunaan dia untuk ujian keberanian. Oh, berani ke tak berani? Berani Benda tak kat berani. panas. Ya. Sebab Minyak benda tu, panas ke? benda tu lepas masak terus kan? Terus ambil kan? Oh macam tu. Ya. Tapi tak adalah terus celup macam tu. Ada yang macam ni. Tak tahu lah. Dia akan letak hujung tapak. Dia bukan celup bawah. Oh, okey. Bergaduh pula. Pak lepas tu sapu. Sapu. Ada bacaan dia lah. Mengikut gelanggang jugalah. Okey. Ujian keberanian maksudnya keberanian terhadap apa? Air benda yang panas. Air panas. Dia ni dalam pandangan saya lah. Mengikut apa yang diberitahu oleh guru. Keberanian ni sebenarnya ujian keberanian ni untuk bagi kita satu pemikiran. Nak kita jalan, kita tunggu. Salah satu. Sanggup gedah tak? Macam kau bercinta. Nak buka ke? Tak. Kita minggu lepas. Dah cinta dah cinta. Dia ujian keberanian dia itu. Dia function dia untuk kita berfikir lah. Rational. Perlu atau tidak. Sebab walau macam mana pun, sejauh mana mata boleh memandang tetap ada batas. Betul? Nampak orang silat. Nampak orang silat. Saya tambah lagi satu. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang Bukan. memukul. Dia yang panjang dia macam ni. Walau sepetah mana mulut bercakap, tetap ada noktah. Walau sehalus mana tangan boleh melukis, tetap ada siap. Cik. Walau sejauh mana mata boleh memandang, tetap ada batas. Itulah dia. Yang panjang. Awal pula cia-cia, betul juga ni. Jika kau takut akan kekalahan, usah bicara tentang perjuangan. Tak, tu biasa. Tu biasa. Dia punya ayat semua aku tak dengar. Ini ada cycle. Kalau takut dilemuk ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu lagu. Lagu Okay. Then? And then ni, Okay lah. alat muzik dalam silat. Ada Ada kan? Music Okay. traditional. So muzik, apa alat yang digunakan? Dia kebiasaannya kalau dalam satu regu ada dalam 5 dan ada alat muzik yang akan berregu berdua. Macam gendang, saron akan berdua. Gong akan duduk satu, gambang duduk satu. Bonang dia mungkin akan ada 2-3 orang. Dia regu dia bertiga. Adakah alat muzik tu main setiap kali latihan? Ataupun Bergantung pada perguruan. Kalau murid dia ramai, gelanggang tak berapa besar, dia akan bagi 2. Separuh akan main ni dulu, satu akan berlatih. Habis dia akan tukar. Oh, sekejap. Maksudnya alat muzik ni memang kena belajar dalam ilmu silat pun. Ya. Oh ya. Oh. Habis kalau dia tak jiwa seni, dia kena belajar juga ke? Pelan-pelan lah. Boleh. Aku kan main markas dulu. Aku tak ada jiwa seni. Markas pantai dia, ke pantai. Jangan pandang rendah. Markas pun ada sini. Kalau kau cek tak edit dia kena cek. Tak, dia ada seni lagi tu. Kau kena bangun. Kau kena bangun, kau kena joget. Dia ada joget dia. Lepas tu nama kau up.
Capap. Apalah. Tak adalah. Ada rupa. Okay, so macam contoh okay, biasanya dengar alat-alat muzik ni macam alat-alat muzik yang macam berpenghuni lah. Alat-alat muzik yang Berpenghuni macam, tu apa? Maksudnya alat-alat muzik yang ada orang jaga ataupun alat lebih Dia jagalah. Kadam. kadang Bukan. kadang ni ke awak ataupun jaga. alat-alat Bukan. muzik Awak mungkin jaga, bukan? alat-alat muzik tu alat-alat muzik yang digunakan oleh orang-orang bunian. Oh, sebenarnya alat Tarik muzik forward tu, Weh, mengemang aku. sebenarnya alat muzik tradisional ni dia digunakan dua alam. Kita berkongsi. Sama macam sekarang ni lah. Oh, Dunia ni kita berkongsi. okey. Dia ada hari dia orang nak pakai. Harinya kita pakai. Ush, berat ni. Ada story? Ada? Pernah ada kisah? Ada. Waktu tu kita orang berlatih untuk persembahan. Okey. Okey. Untuk Ni persembahan. zaman bila ni? Tahun 2017 macam tu. Okey, faham. 17 umur saya baru setahun 2 tahun belajar silat kan. Okey. Oh, baru jugalah. Okey. Kita orang berlatih ada persembahan. Minggu tu memang straight. Daripada pagi sampai asar, datang balik. Lepas isyak. Oh, full day tu. Full day. Dia waktu yang dia orang pakai hari Selasa. Weh, ni macam macam berjadual lah. Ya. Tapi ni Ya, ini atas pengalaman saya. Ni kita atas pengalaman awak lah. Ya, Okey. Tapi itulah, dia orang tak ada alat muzik tu ke? Tak tahulah. Berkongsi. Kongsi. Yalah maksudnya Contoh macam hang sekarang beli lampu ni kan. Kongsi. tak maksudnya kenapa dia yang pihak sana tu dia tak ada alat muzik di sini yang disimpan sendiri, kenapa perlu pinjam pada orang yang manusia yang sedia ada lah. Maksudnya Mungkin macam tu. tak ada kepakaran. Tak ada kepakaran. Bukan. aku rasa Dia betul ada kepakaran ada pada alam kita. Oh. Tapi bahan pada alam dia orang. Okey. Kita cari kayu dekat mana? Takkan dekat tengah-tengah bandar. Betul. Oh, make sense. Itu dia. okey lah. Kita berkongsi. Punca besi pun kita dapat daripada mana? Lombong. Daripada tanah. Yelah, Emas kita dapat kat mana? Emas dekat jejaka emas. Beli emas bersama dengan jejaka emas. promote jangan. Commercial sikit, commercial. Dia jaga emas dapat emas, jaga emas tak ada. Kita beli emas. Ada golbang. Jual Okey, beli okey, emas okey, bersama dengan insyaAllah, jejaka jual beli emas. Bagus. Naik uti budak ni. Bertambah-tambah. Hai. Tok, kalau cerita pasal kongsi bahan. So pasal contoh emas kan. Kita berkongsi alam jugalah. Ya. Ya macam tu lah. Sebab alam ni letak pada satu aras. Arash Kita tahu kan aras Aras. besar mana? Arash. So kalau macam contoh macam cerita tu tadi, maksudnya Dia berbunyi macam ada tak habis lagi hari Selasa dah tu pusing kau. sabar, hari Selasa tu ada barang hilang, barang tak ada dalam tu. Biasanya kita orang takkan buka store pasal dia orang dah main. Maksudnya dengar lah bunyi tu. Ya dengar. Dia akan main sepoi-sepoi tapi dengar jelas. Adakah semua orang dengar? Semua. Semua dengar. Ya, yang datang tu semua dengar. Orang keliling saya tak pasti, tapi kami yang datang dengar. Tapi kalau contoh ada tak Yalah, masa tu baru lagi. Ya. So masa dengar bunyi tu, Kali pertama. kali pertama dengar, tanya guru lah. Ya betul. Sebelum kita orang mula training, kita akan jumpa dulu cikgu kita orang. Dia akan briefing. Macam hari Selasa yang dia orang pinjam tu, dia cakap hari ni kita cuti, dia orang pinjam. Oh, memang ada. Memang ada. Tok guru cakap itu. Ya. Dia cuma patang larang kalau kita ada simpan alat muzik tradisional ni, Okey. adab dia dengan tangan. Maksudnya? Tak boleh sentuh dengan kaki. Tak boleh Adabnya sentuh. lah, Ya, adabnya lah. adab. Tertibnya. Ya, sebab dia orang pun pakai tangan. Kenapa kita guna kaki? Macam tu. Banyak tu. Okey lah. Dalam kita dah sentuh part ni kan. Okey, pengalaman alat muzik berbunyi. Orang kata silat kan macam relate dengan mistik tu kan. Tak, contoh, Awak- kau kalau dengar kan, tak seram. Ke ada lagi seram yang kau rasa? Nak kata tu nak seram, sampaikan tu. nak kata seram tak lah sebab lagu dia best. Memang best. Lagu dia memang best. Sedap dia dengar. Ada ke lagu dia? Ada, tapi tak rakam. Dekat YouTube tak ada? Tak pasti. Oh, dia rentak tak sama dengan rentak manusia Ya. main. Ya. Mulai lah. Kita main macam rancak, perlahan. Dia orang punya akan mendayu. Oh. Macam tu. Bunyi dia memang sedap dengar. Oh, maksudnya komposer dia orang lagi bagus. Ya, daripada gitu. kita. Komposer dia orang lagi lama hidup. Otak masih berdesa. So maksudnya
bila dia orang main alat muzik tu, just dengar je lah. Kita Dia ada dengar. tak patah, macam bukan patah. Ada tak macam pantang larang, tak boleh tegur ke apa ke kan. Kalau dia- kadang kalau contoh bau wangi kita tak boleh nak tegur. Ya, Kalau alat muzik ni kita boleh je cakap. Kita setakat puji boleh lah. Nak tegur pun siapa je yang ada kat situ. Kita cuma puji saja. Sebab kalau nak segah memang tak boleh lah. Maksudnya- Antara barang tu akan hilang terus, dengan kita-kita pun hilang. Boleh So jadi. maksudnya Boleh jadi. alat muzik dimainkan sewaktu latihan bersilat. Yep. So kalau contohnya bermain waktu bersilat tu dia ada rentak nak irama masa untuk bersilat tu ke? Ada. Kalau pada waktu bunga, macam bunga solo kan lembut sorang-sorang kan. Itu bunga untuk lagu tu biar slow sikit. Kalau untuk bertempur dia akan rancak. Aku ingat bunga. Pasal kayak tadi kita borak aku tak lupa bunga apa. Bunga Tanjung, bunga Tanjung. Kalau gayung dia punya silat. Bunga Tanjung orang panggil. Tapi kalau contohnya kan kadang-kadang kita tengok dekat TikTok ke apa ke, contoh pengantin tu dia ahli silat. Bila pasang lagu tu dia naik share tau. Tiba-tiba dia naik share tau. Dia nak fight dengan orang yang perform silat tu. Macam ada tengok itu. Ada banyak. Dia ada, memang Sampai ada. betul-betul nak bergaduh tau. Kenapa jadi macam tu? Dia atas perguruan lah. Dia bukan semua perguruan macam tu. Dia ada orang yang belajar dan dia tak boleh dengar alat muzik tu. Dia jadi macam Dia hilang kawalan. dia nak lawan lah maksudnya. Ya. Itu adalah rentak dia bertarung. Oh, so dia boleh bangun. Macam-macam Dia boleh bangun tiba-tiba. Dia ada orang yang tak boleh dengar. Dia atas perguruan ataupun salah silah keluarga lah. Salah satu. Oh, banyak benda ni bukan macam contohlah kita bukan nak kutuk mana-mana, kita tak ada nak ni. Contoh macam taekwondo tu kalau belajar straightforward lah. Macam silat ni dia ada cabang banyak. Dia ada cabar. Betul. Macam-macam cabang kau kena tengok juga. So macam contoh silat ni bila kita belajar silat kat mana ke puncak selain selempang? Kat mana ke puncak yang kata macam kita ni dah sampai ke tahap yang Tertinggi. Tertinggi lah. Tertinggi. Bagi saya lah. Asas pada silat ada 3. Ingatan, kental dan ketahanan. Okay. Ingatan apa yang diajar. Jadi kita akan ingat apa yang diajar. Kental adalah berapa tekun kita nak buat. Dan ketahanan berapa lama kita boleh buat. Asas Untuk dia silat. untuk kemuncak dia boleh olah. Itu adalah syarat keempat lah. Semua tiga-tiga benda ni dia boleh olah. Dia dapat olahkan semua. Okay. Itu yang tertinggi dah. Pada pandangan saya lah. Orang lain mungkin lain. Faham. Berlainan ilmu lah. Faham. So sikit banyak faham jugalah sebab dia silat ni ialah kita tahu dia ada segi culture kan, culture untuk orang Dia Melayu. menunjukkan Melayu, Kemalayu Islam. betul. So daripada pengalaman macam mistik pun sampai kan. Awak Tak sendiri pernah pernah rasa tak? Pernah jumpa macam ke tak? Pernah lah. Pernah lah. Yang itu pernah. Kita orang training malam, Jumaat malam. Oh ni training bersilat lah. Ya, Okay. training silat Jumaat malam Sabtu. Time tu ada berapa orang? 6 orang je kot. Dengan cikgu. Kita orang training macam biasa. Ada satu makcik lalu lepas isyak. Okay. Makcik Macam tu tu dah balik lalu. surau kot. Mungkin anggapan kita orang lah. Dia balik surau. Dia lalu sekali, dia dah pergi. Sekejap dia lalu lagi sekali. Dia bukan patah balik. Bukan dia lalu patah balik. arah yang sama. Arah yang sama. Macam pusing-pusing lah. Dia kena runcit dia. Tak, dia lalu yang sama. Dia tak patah balik. Dia Maksudnya macam pusing. Dia pusing satu rumah tu. Tapi baju Baju sama. tak baju ni baju putih. semua Dia tudung putih. Tudung putih baju biasa. Baju biasa. Muka tak nampak. Tak nampak. Makcik, Dia memang kat makcik. ni kat macam Dia kawasan jalan dia- lapang ke, padang ke. Hujung taman. Kiranya kalau macam rumah hujung lah. Rumah corner lot. Corner lot. Ni buat kat tanah Yep. Makcik lalu. Dia, Tapi dia mungkin lalu 2 kali. Ada anggapan kita orang dia cuma nak tengok. Ninggah lah. Ninggah. Tengok lah. Tapi bagi aku kalau siapa yang dah masuk silat ni, dia dah lalui banyak atau benda ni. Jadi benda tu macam tak kisah pun. Dia Dia macam okey, tak ada Itu hal. yang dalam cerita Piramli. Cobaan. Mambang tanah. Dia sebenarnya menguji keberanian juga. Betul. Dia pengalaman kedua pak cik. Tadi ini mungkin suami dia. Kita ambil gurau sikit. Mungkin suami dia. Dia berjubah.
Berjubah masih kurta, sama. dia kurta. Masih sama ke bukan? Hari yang lain. Oh, hari lain pula. Hari yang lain. Dia datang, dia duduk dekat pangkin depan kita orang tengah berlatih. Jadi cikgu gamelan kita orang lah. Habis kita orang training, dia dah belah lah. Okey. Cikgu dah gerak. Alright. Cikgu kita orang tanya, kau nampak? Dia 2-3 orang je yang nampak. Oh. Yang itu je 2-3 orang. Yang Bukan- makcik itu semua nampak. Bukan pakcik singgah ke apa bukan Bukan. Kita orang pun tak kenal siapa. Pasal tak berapa nampak muka. Dia pun datang duduk kat pangkin tu gelap, tak ada lampu. Oh ya. Oh, dia duduk kat macam situ. kau nampak macam satu orang kata apa? Identity. Ya, disokok. Lebih kurang itulah. Dia rokok. Dia tak sokok. Dia Isap bersugi. rokok, Bukan tu. Okey. So, dia kalau contoh Melayu dulu macam tu lah. So kalau nak tengok kelibat Melayu dulu songkok tengok silat atas pangkin duduk. Ya, kampung bakau, style tu kampung biasa. Tu Dia datang daripada arah yang sama, balik pun arah yang sama. dia patah balik tu, dia patah. Yang ni patah balik, yang tadi tak patah balik. Dia Kita datang balik ke mana? ke belakang. Tak tahu lah, gila. Tak tahulah ke mana lah. Kawasan tak perumahan tahulah. tu straight, hujung sana kunci air. Kunci. Oh. Hujung belakang tu kunci air. Dia datang daripada sana, dia balik pun ke sana. Faham? Wallahu a'lam dah. Benda ni adalah pengalaman orang kata. Pengalaman. Peristiwa lah. Yang nampak je lah. Yalah betul. Yang nampak. Sebab sedikit ini orang kata macam pengalaman bersilat lah kan. So sebab sekarang ni silat ni dia dah makin mungkinlah tak tahu sebab nak cari orang belajar silat bukan senang tau. Susah. Ada tempat ada tempat tak ada. Ya, ya. Susah nak cari. So sekarang ni kalau contoh siapa yang dapat masuk silat tu bagi aku macam satu kenikmatan Rezeki lah. lah. Rezeki lah. Sebab aku rezeki pun lah, fikir betul lah. aku dulu aku nak masuk tapi aku tak dapat masuk. Iyalah ya. You baru aku dapat masuk. Itu pun kuku apa dah keras. Apa pun tak boleh nak buat. Buka kuda je lah boleh buat. Itu je lah buat. Jadi dah lama. So sampai sekarang aku duk fikir, anak aku ni aku nak kena masukkan dia silat juga. Aku sampai tak fikir macam tu sebab aku tak dapat. Kau tak dapat Tak mengasai dapat. benda tu lah. Aku nak dia belajar sebagai satu pertahanan diri dia. Tapi sekarang ni budak-budak bukan budak-budak lah. Ada orang yang belajar seni bertahan diri untuk menunjuk-nunjuk. Ya. Itu pada zaman sekarang lah. Tak tahulah zaman dulu ada ke tidak kan. Zaman dulu, macam kita tengok drama, dia akan ada seorang je dalam gelanggang yang ada perangai macam tu. Antagonis. Antagonis dia akan ada satu. Kira perangai menunjuk-nunjuk lah. Dia menunjuk-nunjuk. Lagi satu, dia adalah rival kepada murid terbaik. Okey. Itu akan ada. Memang ada. Memang akan ada. Kat gelanggang sekarang ada. Gelanggang sekarang budak biadab je tinggal. Budak-budak sekarang lain, biadab dia lain. Biadab dia lain. Dia buat Beda apa? macam mana tu? Contoh kita dah bagi arahan, jelas. Okey. Kita dah suruh baris. Dah cakap mula dah. Dia boleh tanya balik. Nak buat apa? Bela lah, macam bela. Dia macam bela pun ada, bengap pun ada. Budak silat ni dia macam kau ketenteraan tau. Kau cakap sepatah aku dah tahu macam mana kau nak buat. Disiplin kena diri tu. Dia setiap apa budak sekarang setiap kali ada benda yang nak kena suruh mesti nak kena ulang balik. Sedangkan arahan tu jelas. Faham. Macam saya dulu, cikgu briefing pagi je. Kita orang buat. Sampailah cikgu dah tak datang. Kita orang buat je lah. Ikut briefing dia yang minggu lepas ke, yang bulan lepas ke, kita orang buat. Tapi kalau anda kata dulu kita ada sistem denda lah contoh. Kan? So kadang-kadang memang teruk denda dulu kan. Ya, ya. Sekarang ada lagi sistem denda tu. Tak tahulah gelanggang lain ada buat tak. Tapi saya ada buat lah. Sebab benda tu disiplin kan kena Ya. buat sepatutnya. Tapi Ya. sekarang tak tahu lah orang. tak tahu. Tak boleh denda kan anak sendiri tak nak denda tu. Susah. Nak Tak tahu. usik tak boleh. Betul. Saya dah bagi tahu siap-siap pada ahli keluarga. Ponteng tanpa alasan yang munasabah adalah 100. Sekarang tu apa? Push up. Pumping ke. Oh, RM1. Tambah duit member. Janji 100. Itu adalah disiplin dia. Jadi bila Okey, dia nak ponteng tu dia akan fikir. Larat tak larat nak buat. Faham? So dia Budak tak sekarang dia punya cara nak ajar dia adalah pada benda yang lebih teruk. Kiranya kita denda dia dengan benda yang dia betul-betul rasa tak boleh buat. Faham. Tapi itu denda yang macam biasa kita kena buat, kita suruh dia buat. Macam dulu sekarang, macam dulu mungkin dia ada satu denda yang macam kena tampar ke, tak ada. Saya tak ada tampar.
tumbuk perut, dada, Macam itulah, macam itulah. Dia keting, belakang peha. Dululah macam tu kan. So Dulu sekarang macam tu lah. tu mungkin sekarang susah. Setakat suruh pumping ke suruh tu, Biasalah. bagi aku still biasa lagi. Yelah, betul. Sebab dia boleh buat lagi. Masalah main contact, touch badan sendiri. Sebab kalau silat, kau kena sepak dengan cikgu kau, bukan sikit tu. Ya. Sikit dia. Ya. Kalau sepak dengan kawan pun boleh lagi. Dia dengan cikgu dia akan benam betul-betul tengah ulu hati. Pedih tu. Terduduk. Konon tu duduk je. Yang saya kena parang dekat ujung kaki kanan, Parang maksudnya hayun bawah, kena belakang. Belakang dia. depan. Mata? Tak sempat lompat. Kiranya lalai lah. Dia datang untuk tengok kita bersedia tak bersedia. Jadi saya lompat, lambat angkat kaki. Ketuk. Dah. Kena. Dah. Tak. Oi. Sebab parang tu kita orang buat bergaduh. Buat bertarung lah. Parang tu dah jadi gergaji. Tapi sakit jugalah. Tapi ada luka lah. Dia stompok-stompok sebab dah macam gergaji. Kalau tak putus babe. Tak, kalau tidak putus. Bahaya. Cikgu pun tahu. Nak Yelah, guna betul. takkan guna yang baru. Yelah, betul lah. Nak bagi tengok kesediaan. Lain macam lah. Cikgu dulu lain. Dia akan pusing. Lepas tu dia duduk. Acah-acah macam ni okey ni. Kejap lagi dia bangun balik datang terus jack. Itu cikgu dulu. Saya punya cikgu macam tu. Jadi dia mengajar kita untuk sentiasa buat yang terbaik. Bersedia buat sentiasa yang terbaik. Walau apa pun keadaan lah. Sebab saya dulu training, hujan pun training. Tengah hari pun training. Betul. Budak sekarang tak boleh hujan. Mak bapak komplain. Tapi tergantung lah pada mak bapak Itu yang masing-masing bagi-bagi lah. lah. Ya. Masing-masing Maksudnya kalau hujan mesti jalan. Ya, hujan mesti jalan. Tapi kalau mak bapak yang tak bagi tu maksudnya dia tak datang lah. Tapi sekarang hujan je memang semua dah tak datang. Oh, alamak. WhatsApp sajalah betul. Dalam grup. Hari ni hujan lah, cikgu macam mana? Training dalam grup lah. Kau tak kalau macam yang berbumbung boleh lah. Training kan. Berbumbung Tapi boleh. Yang open tak boleh. Pakai ni lah Microsoft Team lah. Team. Bang, Meet. silat bang. Zoom ada. Kalau gelanggang saya dulu, hujan ke apa, tetap training. Berbeza, itulah perbezaan. Perbezaan dulu dengan sekarang punya cara lah. Kira Nazrin pun dah share banyak. Kita rasa pun timing pun dah di penghujungnya. Terima kasih banyak Nazrin sebab sudi terima invitation kami untuk datang. Sikit banyak share lah pasal dia macam mana silat ni mungkin ramai yang dah buat. Tapi kita mengambil pendekatan ini orang kata warga muda. Yang di tahap di mana pernah belajar dulu dah naik jadi guru yang mengajar. Keluarga muda, dia orang muda. Dah jadi pengajar. Badan besar. Kalau besar ni boleh jadi pengajar. So dia banyak benda yang orang tak sangka tapi dia dah capai. Ya betul. Tu macam Mungkin kalau yang tengok mungkin rasa iya ke? tak, yang tanya macam tu, yang cakap macam tu, datang sini tengok. Kita buka gelanggang kat sini tengok. Dengan dia lah. Dengan dia lah. Dengan kita. Ya. Saya silat selangkah. Itu je. Lebih tak boleh. Okey, kata-kata terakhir Nazrin, ada apa-apa ucapan untuk Ucapan Apa yang kau encourage untuk orang join seni mempertahankan diri? Adakah silat semata ataupun any kind of the martial art yang kau boleh suggest lah? Terpulang lah pada dia orang. Jadi untuk silat bagi pandangan saya lah, untuk jaga akhlak lah. Sebab bila budak terlalu terbuka dengan teknologi, dia dah mula biadab. betul. Ya betul lah tu. Dalam pandangan saya lah. Betul, Mana betul, yang betul. saya nampak. Setuju. Perubahan zaman macam tu lah. Sebab sekarang ni aku rasa benda tu. Tapi bila aku rasa ada yang golongan bawah yang macam 20-an ni rasa lagi macam benda tu. So macam benda tu ada sense lah. Ada betul. Make sense lah. Ada Sebab betulnya. Betul. Bagi aku sekarang ni, Nazrin ni, walaupun umur seusia dia ni, bagi aku, dia ni dari segi apa yang dia cerita ni, dia beradab. Betul. So banyak yang lingkungan umur macam dia tak macam ni. Aku Tak kata punya- semualah, tak kata semua, tapi pengalaman apa yang aku lalui, itu yang aku rasa. Betul. So itu bukan kata terakhir. Kata-kata terakhir lah. Dia ni banyak bagi deep sikit. word tau. Deep Quote. vocal. So kita nak minta ayat Kata-kata home. Kata-kata semangat ke macam mana? tak kisah. Tak kisahlah apa yang orang rasa apa Yang sedap perumpamaan dia yang sedap dia dengar. Sebab suka Yang boleh dengar. yang boleh caca-caca sikit. Untuk budak zaman sekarang lah. Biasanya dia orang buat salah kan akan petik orang lain. Bukan saya, dia. Bukan saya, dia. Jadi untuk ayat yang ni, saya tak tahu orang pernah dengar ke tidak. Okey. Tapi saya
guna ayat tu. Alright. Siapa kita untuk menunding di kala awal pokok yang tumbuh, saya patahkan. Siapa saya untuk membangga di kala awal pokok yang tumbuh, kita siramkan. Tak mantap. Tuning pokok. Aku rasa dalam beg dia ada beli buku yang Dia ada berbahasa buku lah. Melayu. Dalam dia ada buku rasa. Sebelum dia start dia baca tu. Sebelum pokok tuning. Dia makna dia bila Mana tak tanya. Dengar je. siapa saya untuk menunding adalah silap daripada kita. Kita yang patahkan pokok tu. Betul? Kenapa perlu tunjuk orang lain? Siapa kita untuk meninggi diri, bangga dengan pangkat kita, sedangkan sesuatu yang kita buat dengan bantuan orang. Hidup ini bermasyarakat. Betul? Kiman, Jangan lupa jual beli emas bersama dengan Jejaka Emas Trading. Pembeli emas surat pajak anda. Baik. pembeli bas surat pajak anda ke pembeli kesangan anda? Itu lain. Oh, itu lain. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.